Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar-pelajar tingkatan 1. Okey, kembali lagi kita kepada kelas PDPR RBT kita. Okey, selamat pagi pelajar-pelajar. Okey, kelas PDPR kita pada hari ini kita akan masuk kepada topik pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi, iaitu topik 1.3.1 definisi invensi dan inovasi. Kemudian 1.3.2 aplikasi prinsip dan inovasi dalam kerjaya dan 1.3.3 invensi dan inovasi dalam reka bentuk terkini. Okey, seterusnya pelajar-pelajar, kita masuk kepada subtopik yang pertama ya. Okey, definisi invensi. Okey pelajar-pelajar, apa itu invensi? Okey, invensi ialah kaedah dan proses mencari jalan bagi menghasilkan produk atau perkhidmatan yang baru serta belum pernah wujud sebelumnya. Okey, dia tak pernah lagi wujud dan kita wujudkan dia. Yang itu invensi. Dan penemuan produk baru ini diperolehi melalui eksperimen, pengamatan secara tidak sengaja ataupun secara melakukan kajian. Okey. Tetapi, dia ada syarat dia yang pelajar untuk invensi ni. Selepas 10 tahun, produk ini tidak lagi dipanggil invensi lagi. Okey, contoh-contoh antara contoh produk invensi yang ada ialah radio invensi yang dilakukan pada tahun 1901 tapi kini tidak lagi merupakan produk yang lazim. Pada zaman itu adalah produk baru. Tapi bila kini dia tak lagi merupakan invensi. Okey, seterusnya. Inovasi. Okey, apa itu inovasi? Okey, inovasi ialah pengubahsuaian. Okey, pengubahsuaian dari proses sedia ada supaya menjadi lebih baik, menjimatkan, bertenaga dan bermakna serta mesra pengguna. Okey, beza tadi dengan invensi. Dan inovasi ini berlaku apabila terdapat penambahbaikan terhadap fungsi, corak, sistem atau rupa bentuk sesuatu produk. Dia berubah daripada produk yang sedia ada, kemudian kita ubah suai dia. Itu dinamakan sebagai inovasi. Okey, contoh. Contoh dia adalah seperti smartphone. Okey. Kenapa smartphone tu adalah inovasi? Okey, smartphone inovasi daripada produk yang sedia ada. Okey, produk yang sedia ada adalah telefon. Telefon yang tiada capaian internet, hanya boleh call in dan call out sahaja. Tapi wujud pula inovasi dengan maka terciptalah pula smartphone. So smartphone kita boleh tengok TV, kita boleh melayari internet, kita boleh bermain online game. Okey, yang tu adalah produk inovasi. Okey, kenapa inovasi ini dilakukan? Okey, kerana ia boleh dijadikan sebagai produk berfungsi secara maksimum pada kos yang mudah sabah. Okey, pada masa yang sama ialah dia dapat memudahkan kehidupan kita, iaitu dengan cara penciptaan benda-benda baru yang lebih memudahkan manusia untuk meneruskan kehidupan. Okey, boleh pelajar. Kat sini dah faham kan maksud invensi dan inovasi. Okey, seterusnya. Okey, kita masuk kepada topik yang berikutnya iaitu aplikasi prinsip invensi dan inovasi dalam kerjaya reka bentuk. So, ada 5 kerjaya reka bentuk dalam prinsip invensi dan inovasi dalam kerjaya reka bentuk ni pelajar. So, yang pertama ialah pertahanan. Okey, pertahanan. So, bila kita masuk perkataan pertahanan, dia adalah lebih kepada keselamatan. Okey, so kalau pertahanan ni adalah keselamatan perlu dijaga supaya tidak dicerobohi oleh anasir luar. Okey, so kenapa wujudnya invensi dan inovasi ni dalam pertahanan? So, dia memainkan peranan penting dalam kat mana tu kalau pertahanan? Mestilah senjata, betul tak pelajar? Okey, kenapa? So, bila negara tu kuat dari segi persenjataan, maka hebatlah sesuatu bidang pertahanan negara tersebut. Komunikasi, perekodan dan juga pengawasan. Terdapat juga pelbagai peralatan yang telah dibangunkan untuk mencapai matlamat tersebut. Okay, ini adalah contoh-contoh dia. Robot pengesan
periuk api. Lebih bagus kita gunakan robot daripada kita menggunakan tenaga manusia sebab bahaya kan kat situ. Dan juga drone peninjau. Banyak cerita-cerita kat dalam TV tu tunjuk drone peninjau. Dalam cerita Avenger pun ada drone peninjau. Okey, seterusnya. Kita pergi kepada pendidikan. Okey, dalam bidang pendidikan, banyak yang kita dapat tengok aplikasi inovasi dalam pendidikan. Antara contoh-contohnya adalah smart board, interaktif board. Ni ada contoh yang cikgu tunjukkan pada sebelah kanan ni. Okey, kemudian kita boleh guna iPad, kita boleh guna pen interaktif, kemudian LCD interaktif. Okey, macam-macam. Okey, dalam bidang sukan, dalam bidang tayangan multimedia. Okey. So semua produk-produk baru ni dapat banyak membantu dalam bidang pendidikan. Justru itu pelajar-pelajar pun dapat menuntut ilmu dengan lebih mudah dan lebih faham. Okey, seterusnya. Kesihatan. Okey, terdapat banyak pelbagai alat-alat kesihatan dan sokongan yang dihasilkan. Okey, so bila terdapat banyaknya alat-alat inovasi yang dihasilkan ini, so dia dapat memudahkan doktor dalam bidang perubatan untuk mengesan penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh manusia. Ni antara contoh-contoh dia. Peranti pengukuran tekanan darah mudah alih, pelbagai jenis-jenis ubatan, alat pengukuran tahap kesihatan dan juga jam pengukuran degup jantung. Okey, ni cikgu bagi contoh. Dulu kalau kita nak ukur degupan jantung, kita cek dengan menggunakan nadi. So ada kiraan di situ. Tapi zaman kini kita hanya perlu pakai jam denyutan jantung. Okey, boleh pelajar. Okey, seterusnya. Nampak kan kat situ inovasi dalam bidang kesihatan. Okey, seterusnya kita masuk pula kepada pembuatan. Okey, so apa itu pembuatan? Pembuatan ni banyak pelajar. Okey, menghasilkan lampu, menghasilkan kipas, menghasilkan kerusi. Ni semua adalah pembuatan. Okey, pembuatan peralatan dan bahan berubah dengan ketara untuk memenuhi cita rasa pengguna. Okey, terdapat bahan baru untuk menggantikan bahan lama yang didapati kurang cekap. Okey, contohnya, penggunaan gantian karbon untuk menggantikan logam dalam pembuatan kereta. Okey, so zaman dahulu kalau kita nak buat kereta tu, dia akan ambil masa yang sangat lama untuk proses memotong, mengerat, menggerudi, menyambung, melicin dan juga mewarna. Tapi zaman sekarang ni proses tersebut menjadi lebih mudah. Kenapa? Sebab terdapat teknologi terkini yang mana proses tersebut dapat disingkatkan. Dengan cara bagaimana? Iaitu dengan penggunaan pencetak 3D. Okey, boleh pelajar. Mold memang dah siap, kita masukkan sahaja, kemudian produk dah siap. Terus sambung sahaja. Kan lagi mudah. Okey, ni contoh okey, gambar yang di bahagian atas ni adalah contoh pencetak 3D dan yang di bawah ni adalah print 3D. Nampak kat situ. Okey, seterusnya. Okay, dan akhir sekali, aplikasi invensi dan inovasi dalam kejayaan reka bentuk adalah teknologi maklumat. Okey. Okey, kalau dalam bidang teknologi maklumat ni, saya rasa semua pelajar dah well known kan? Okey. Setiap hari ada sahaja komponen ciptaan baru dalam bidang perisian. Okay, kita tengok handphone kalau dulu, kalau kita nak cas, lama ambil masa 4 jam baru penuh. Zaman sekarang, dengan teknologi yang baru, inovasi yang terkini, kita cas handphone hanya 1 jam sahaja. Kemudian dia boleh tahan sehingga 8-9 jam. Kalau dulu, kalau kita cas 4 jam, kita boleh guna 2 jam sahaja. Nampak tak kat situ? Kat situ saja kita dah nampak dah inovasi dalam bidang teknologi maklumat. Kemudian, tercipta pula dengan penggunaan pen. Dahulu kita menulis dengan menggunakan pen. Tapi kemudian kita menulis pula dengan menggunakan papan kekunci dan pen stylus. Tapi zaman sekarang dengan menggunakan jari je pun kita dah boleh menulis. Betul tak pelajar? Faham kan kat situ? Inovasi dalam bidang teknologi maklumat. So inovasi ni sangat memudahkan kita.
So, kalau tak ada inovasi, so kerja menjadi lambat. Okey. Okey, seterusnya. 1.3.3, invensi dan inovasi dalam reka bentuk terkini. So, antara contoh dia adalah telefon pintar pengesan gempa bumi. Okey, ahli seismologi dan pemacu aplikasi telah bergabung tenaga menghasilkan satu aplikasi baru dengan menggunakan telefon pintar bagi mengesan gempa bumi. So, aplikasi Android ini dikenali sebagai dengan nama MyShake. Okey, dia dapat mengambil dan mentaksir aktiviti gempa bumi yang berdekatan, menganggarkan lokasi gempa bumi dan juga dia dapat menyatakan magnitud pada masa sebenar. Seterusnya, maklumat tersebut disampaikan kepada pengkalan data pusat untuk dianalisis oleh ahli seismologi atau penyelidik dengan pantas. Dan akhir sekali adalah pengesan ergo ataupun ergo sensor. Okey, pengguna komputer sering menundukkan kepala semasa menggunakan skrin komputer. Betul tak pelajar? Kat rumah siapa ada komputer? Okey, siapa yang selalu menggunakan komputer mesti dia akan tunduk kat situ. Okey, sebenarnya tak sesuai, tak elok untuk posisi badan kita. Okey, so melalui pengesan ergo, alat ini dapat menunjukkan sama ada kedudukan badan anda adalah lurus ataupun bongkok. Okey pelajar, duduk bongkok lama-lama kita sakit pinggang. Betul tak? So dia akan memberi kesan kepada kesihatan kita. So dengan menggunakan pengasah ergo sensor ni, dia dapat mengelakkan punggung, pinggang dan mata menjadi letih. Okey, kamera yang terdapat dalam aplikasi ini dapat menganalisis kedudukan anda. Alat ini dapat memaparkan maklumat pada monitor untuk memberitahu anda masa yang sesuai untuk berdiri dan juga berehat. Okey. Dan alat ini juga dapat memutuskan bekalan kuasa elektrik secara automatik apabila anda meninggalkan paparan skrin tersebut. Okey, boleh Okey, faham kan? Tajuk kita pada hari ini. So, 3 subtopik saja yang kita belajar. So, habislah topik chapter 1. Chapter 1 pada tajuk reka bentuk dan teknologi kita. Okey, boleh pelajar. So, tugasan apa yang perlu anda buat ialah anda buka pada modul anda pada muka surat 15 dan 16. Sikit saja. 2 muka surat je. Tapi 2 muka surat ni sikit sangat. Okey, boleh buat. Kemudian selesaikan. Fahamkan. Okey, daripada slide-slide cikgu yang tadi tu, boleh scroll balik, tengok balik. Okey, kemudian dah siap hantar pada cikgu dalam grup ya. Okey, terima kasih. Sekian. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada kelas yang berikutnya. Sekiranya tak faham, boleh PM cikgu. Cikgu memang tunggu you all. Cikgu tak pergi ke mana-mana. Cikgu memang duduk depan skrin komputer. Tunggu you all. Okey, sekian. Terima kasih.